أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، وافتح علينا أبواب العلم والحكمة كما فتحت على أنبياء وأولياء وعبادك الصالحين. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, serta jemaah Masjid Rahimah yang dimuliakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini nak menggantikan Ustaz Fadil, Ustaz Najhan, yang sepatutnya pun Ustaz lain, Ustaz Fadil menggantikan, tapi Ustaz Fadil dia tak dapat hadir kak, dia paskan. Jadi insyaAllah mungkin apa yang disampaikan ini pernah disampaikan oleh para ustaz dan para masyayikh yang pernah mengajar di sini. Jadi saya cuma sekadar ulang kaji bersama. InsyaAllah pada hari ini kita akan baca beberapa potong hadis daripada 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Adli Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Jadi kita baca hanya beberapa potong sahaja hadis. Baik. Suka di sini saya nak kongsikan sedikit beberapa kelebihan ataupun terjemahan ulama, tafsiran para ulama mengenai perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Rata-rata kita lihat semua buku, terutamanya buku yang menceritakan bab agama Islam, menceritakan perihal-perihal Islam, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan kitab. Kalau dulu, zaman dahulu ulama Islam, kita tak heran sebab mereka menguasai pelbagai ilmu, sehingga kan buku contemporary semua ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira lah fizik, biologi, kimia dan engineering. Jadi semua ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zaman sekarang ni tak ada dah, jarang jumpa. Kalau jumpa pun kata macam ajaib sungguh. Jadi ada sekarang Bismillahirrahmanirrahim pada buku-buku agama. Itu antara usaha-usaha sekular dalam memisahkan ilmu contemporary dengan ilmu Islam. Baik. Para ulama mereka menitik beratkan keberkatan ilmu dan keberkatan apa yang hendak disampaikan. Mereka mengambil hadis Rasulullah SAW, iaitu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Itu benda ataupun perkara yang dipandang baik oleh syariat, apabila ia tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Jadi para ulama mensyarahkan terputus ini adalah terputus daripada keberkatan. Mereka cukup bimbang apa yang ditulis, apa yang dikumpulkan dan apa yang hendak disampaikan tidak memberi kefahaman yang sama seperti mana yang dipaham. Barangkali apa yang ditulis memberi salah faham, menimbulkan salah faham, konflik pada pembaca. Jadi cukup bimbang. Jadi ulama mengambil keberkatan hadis Rasulullah SAW yang meletakkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan kitab. Baik. Dan para ulama juga menterjemahkan perkataan ini kepada satu-satu perkataan. Ada yang menterjemahkan huruf ba itu kepada 5 sahabah ma'at tabarruk, itu bagi bersama mengambil keberkatan. Itu contoh kita terjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku memohon keberkatan. Dan ada para ulama juga menterjemah lil isti'anah,
Itu ba itu lil isti'anah, itu untuk memohon pertolongan. Kita baca dengan terjemahan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, aku memohon pertolongan. Dan setiap istilah kalimat-kalimat bismillahirrahmanirrahim itu diterjemah. Ismun diterjemah ma'khuzun minas sumu bi ma'nal ulu. Itu untuk menampakkan ketinggian, menjenamakan atau melabelkan, menamakan. Seseorang kalau tak ada nama, dia tak nampak ketinggian. Bila ada nama, akan nampak satu nilai pada dia. Contoh, kita ambil barang air mineral ni, kalau tak ada nama, tak ada jenama, kita tak tahu nak panggil apa. Tapi dia tak gau, dia ada rasa nilai, ada rasa gah, ada nilai pada sesuatu benda tu. Kemudian para ulama menterjemahkan juga kalimat Allah, ya, itu alamun al-zat al-wajibul wujud al-mustahiqul jami'il kamalat wal jamalat. Itu satu zat yang wajib wujud, yang berhak di atas setiap kecantikan dan kesempurnaan. Dan ada ulama yang menterjemahkan juga, iaitu satu zat yang wajib wujud, di mana semua bergantung pada dia dan dia tak bergantung pada yang lain. Jadi para ulama memberi terjemahan yang tepat kepada kita, supaya nampak kebergantungan kita. Semua makhluk ni bergantung pada Allah, tapi Allah tak bergantung pada yang lain. Dan kita lihat seterusnya kalimat Ar-Rahman, itu para ulama menterjemahkan Al-Mun'imu bijalail ni'am, iaitu pemberi nikmat sebesar-besar nikmat. Jadi nikmat ni Allah bagi pada semua, pada mereka yang beriman kepada Allah, pada mereka yang berpura-pura beriman kepada Allah, pada mereka yang mengkufuri Allah. Allah bagi nikmat, Allah bagi juga. Sebab tu kita jangan heran, jangan berasa hairan, terkejut. Puak ni memang dia beriman tapi dia miskin. Kemudian ada yang tak beriman tapi dia kaya. Jadi kemuliaan itu bukanlah terletak pada kaya dan miskin. Jadi kemuliaan itu tetap pada iman dan takwa. Jangan kita rasa hairan, jangan rasa kecil hati, rasa bila kita miskin ni rasa hina sangat. Dan ini satu ujian pada Allah, siapa yang mampu bersyukur dan siapa yang mampu bersabar. Baik. Kemudian kita terus kepada Ar-Rahim, iaitu Al-Mun'imu bidaqaiqi ni'am, pemberi nikmat sekecil-kecil nikmat. Jadi Allah bagi nikmat ni pada hamba yang Allah kasih. Kelebihan yang Allah bagi tak semua orang dapat. Ini lain sikit. Contoh, Allah bagi nikmat kefahaman agama. Allah inginkan Imam Syafi'i, Allah inginkan itu Imam Syafi'i ni kategori murad, iaitu diinginkan. Orang yang diinginkan faqih dalam agama, orang yang diinginkan menyampaikan ilmu agama, orang yang diinginkan oleh Allah untuk menyampaikan agama. Jadi dia berbeza dengan kita. Kita ni murid. Murid itu orang yang menginginkan. Orang yang menginginkan, yang diinginkan sangat berbeza. Dia punya makam dia. Murid, murad, diinginkan, jadi dia akan diberi. Kalau menginginkan, kita akan mencari. Jadi berbeza. Jadi Imam Syafi'i ini Allah bagi dia kelebihan macam-macam. Dalam keadaan dia boleh menghafal kitab seumpama mesin fotostat. Tengok kitab hafal, tengok kitab masuk terus tanpa hilang lah. Tapi dia tak boleh letak dua buku surat, dia boleh hafal serentak, tapi kena hati-hati supaya tak bercampur buku ni campur dengan buku sebelah. Sangat hebat dia punya, Allah bagi kelebihan. Itu kategori murad. Dan banyak kelebihan. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita fahami makna bismillahirrahmanirrahim dengan sebenar-benar maksud yang Allah dan Rasul nak kita faham. Yang pertama, supaya kita ni rasa ni kita sebagai hamba Allah. Bila kita buat satu kerja tu, kita sandaran kita Allah Ta'ala. Kita lihat negara barat macam mana dia hidup, negara hebat, maju, bebas rasuah dan sebagainya, tapi mengapa ada kes bunuh diri? Itu sebab dia tak ada rasa hidup bertuhan, tak ada rasa hidup ada sandaran. Kalau kita Islam, kalau kita buat satu perkara, jadi atau tak jadi itu dengan izin Allah. Jadi kita mulakan bismillah, benteng supaya kita tak berlaku syirik, tak berlaku kita berlaku engkar kepada takdir Allah Ta'ala. Bila sampai tu masa Allah uji, sebelum ni kita buat jadi, tapi bila kali ni kita buat tak jadi, mula mengamuk, menyalahkan takdir. Satu peristiwa berlaku di Kelantan, pada zaman dah lama dah ni. Ni syarahan daripada guru saya, Ustaz Zulkifli Ismail. Dia kata ada seorang ni, dia tanam tembakau.
Kemudian masa nak kutip hasil tembakau tu hujan lebat, banjir. Akhirnya dia sebelum ni jadi je, tiba-tiba hujan lebat macam tu membuat sampai banjir. Akhirnya dia menyalahkan takdir Allah sampai dia mengangkat parang ke langit. Dah sampai tahap macam tu. Jadi bila mati, tiba-tiba disambar oleh peti. Bila mati, mayat tak boleh angkat, jenazah tak boleh angkat. Kemudian tanya dengan orang alim, apa yang menyebabkan, apa pendapat orang alim ni. Jadi orang alim kata, apa yang dipegang waktu dia mati tu, dia pegang parang. Jadi bawa parang tu sekali, sebab Allah nak jadikan saksi apa yang dia buat. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita buat satu kerja, kita baru nak pergi mesyuarat sikit, hujan, orang mengamuk dah. Jadi hati-hati. Mulakan apa semua dengan bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang baik, perkara mana yang dipandang baik oleh syariat, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim supaya menjadi benteng kita tak berlaku syirik, berlaku engkar pada takdir Allah Ta'ala, dan kita merasa kita ni hamba Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala. Apa yang Allah letakkan itu satu benda yang sabit, ketetapan kita sebagai seorang hamba, dan kita ni layak sebagai hamba Allah kerana kita adalah makhluk dan kita bukanlah rakyat kepada Allah Ta'ala. Kita lihat peristiwa malaikat dan juga iblis ketika di dalam ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Apa yang difaham oleh malaikat, iaitu perintah daripada Allah, sujud kepada Allah. Tapi apa yang difaham oleh iblis, sujud kepada objek. Jadi iaitu menyembah objek. Jadi dia faham macam tu. Jadi bila dia faham macam tu, dia mula memainkan peranan. Kita dapat tengok dua peranan berbeza kat situ. Yang pertama, malaikat memainkan peranan sebagai hamba Allah, taat, sujud. Tapi apa yang berlaku kepada iblis? Ingkar dan berperanan menjadi rakyat Allah SWT, berdemokrasi, mula menyatakan hujah-hujah. Kenapa aku tidak, kenapa aku mesti sujud pada dia, sedangkan aku lebih mulia pada dia. Jadi kita hamba Allah berperananlah sebagai hamba Allah, tak layak untuk menjadi, tak layak sedikit pun untuk menjadi rakyat Allah Ta'ala. Jadi berperanan sebagai hamba, kembalikan semua urusan kepada Allah Ta'ala. Baik, sekarang mukadimah pada malam ini, dan nak katakan bismillahirrahmanirrahim kita mulakan pada setiap tempat. Kata Habib Umar bin Hafiz, iaitu antara jalan nak mendapatkan khusyuk dalam solat, iaitu kita mulakan dengan bismillah. Kadang kita lupa benda ni. Boleh tengok buku modul wuduk, ada bismillah. Bila time nak mengajar baru perasan. Jadi masa tu kita lihat apa, kita amalkan supaya kita punya wuduk tadi ada keberkatan. Keberkatannya adalah khusyuk di dalam solat. Baik, InsyaAllah pada hari ini kita baca sedikit hadis, iaitu mengisahkan menunaikan hak sama muslim. Mungkin sebenarnya anak sebut tadi, perkara ni mungkin telah disyarahkan oleh mana-mana masyayikh ataupun ustaz-ustaz yang pernah hadir di sini. Jadi ini sebagai satu ulang kaji. Jadi insya-Allah sebab kita ni kadang dengar sekali kita tak tak terkesan hati, kali kedua tak kesan, mungkin kali ke-40 berkesan. Jadi mungkin ke-40 kali ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ulang kaji ini dapat memberi kesan pada hati kita insya-Allah. A'udzubillahi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atif. Wa fi riwayah Muslim haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahmidallahu lahu wa idza atasa fahmidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Jadi ada dua hadis ni yang menceritakan tentang hak sama muslim. Jadi hak yang pertama, riwayat pertama dia menceritakan hak sama muslim tu ada 5. Tapi yang kedua, riwayat yang kedua datang, iaitu kata hak sama muslim tu ada 6. Jadi dua-dua betul. Tak ada yang betul. Sebab kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apa yang diiktifak ulama, dan hadis-hadis yang diiktifak oleh ulama ni bukan dia nak iktifak sebarang-sebarang. Dia ambil itu dalam keadaan dia cek sungguh perawi-perawi ni, siqah dia macam mana. Jadi sampai pada kita ni, ada di antara kita yang dia munafik ni, dia suka menimbulkan keraguan. Dia betul ke? Lepas tu dia buat modul apa, telefon buruk. Dia sampaikan sini,
sampai sini, sampai berita depan tu lain ke tak dengan ni. Jadi digunakan teori tu sebagai jalan untuk mengatakan tak boleh sampai hadis yang betul pada kita. Dia kata hadis yang sampai ni banyak ada dipalsukan, ada diselewengkan. Jadi para ulama ni ada disiplin ilmu dia. Dia bukan sebarang. Ulama ni kalau nak bersepakat, dia takkan ulama tu ramai dia sepakat dalam perkara yang tidak baik. Tak boleh. Dia macam tak boleh, sebab semua beriman. Semua innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semua takut. Orang yang berilmu dia takut dengan Allah Taala. Jadi bila dia takut tu, dia fikir-fikir nak buat ijtihad, nak buat ni, nak ittifaq pun semua dia dalam keadaan fikir untuk masalah umat akan datang. Dia fikir-fikir. Jadi sampai pada kita ni ada yang mula menolak hadis, tak nak ambil hadis, nak ambil Quran saja. Jemaah Quranik Malaysia, di situ dia hentam banyak-banyak pasal agama Islam. Nampak dah macam Facebook orang bukan Islam. Dia punya page tu nampak, kalau kita baca, melambangkan tidak Islam. Dia attack ahli sunnah wal jamaah, dia attack lagi. Kemudian ada satu yang saya nampak ni, dia attack dengan cara poster yang terlalu mudah. Dia buat gambar orang sujud pada patung, ada orang gelak kat belakang. Kemudian dia nampakkan ada orang sujud pada salib, orang gelak. Dan last kali bawah tu dia letak orang sujud pada Kaabah, orang gelak. Kemudian dia timbulkan persoalan, bukankah mereka ni semua sama? Jadi nak kata yang kita faham sembah Kaabah atau sembah Allah. Itu seperti mana yang Iblis faham tadi. Dia faham sebenarnya Iblis faham tadi, sujud pada objek, sedangkan kita sujud pada Allah. Jadi serangan pada Nabi ni dah banyak. Jadi kita yang cinta Nabi, yang selawat ya hanana ni, yang banyak selawat ya hanana dan sebagainya, selawat lepas tu tambah dengan kasidahnya lagi. Selawat tu beza dengan kasidah, kena tahu. Jadi selawat punya selawat, kasidah punya kasidah. Tapi bila Nabi kena serang ni, dia tak ada rasa nak pertahankan Nabi, dia diam. Entah buat tak tahu. Jadi kita sebagai Islam kena rasa sensitif. Gunalah apa-apa elemen yang kita tahu atau mana jaringan yang kita boleh untuk pertahankan syiar Islam, pertahankan Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi kita mesti percaya apa yang datang pada Nabi ni betul, benar. Dan Nabi ni tak cakap sebarang. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Kemudian kita lihat pada satu-satu hak sang muslim ni. Yang pertama iaitu menceritakan hak daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain ada 5 perkara. Menjawab salam, iaitu kalau kita beri salam, hukum dia adalah sunat. Dan kalau kita menjawab salam adalah wajib kalau diberi salam tu pada individu. Tapi kalau dia bagi salam satu, saya bagi salam pada semua ni, pada yang ramai, kelompok yang ramai, seorang jawab pun dah cukup. Jangan semua nak kalau semua jawab lagi bagus, tapi nak kata seorang jawab pun dah cukup melepaskan yang lain. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang menyokong, yang menceritakan antara cara-cara kita nak mencapai silaturahim yang baik, iaitu dengan memberi salam, sebarkan salam. Jadi dan Nabi bersabda dalam hadis mafhumnya, iaitu antara cara nak mengikis penyakit riak iaitu dengan menyebarkan salam. Jadi sini saya nak kongsikan satu cerita mengenai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana para sahabat ni semua bila dengar satu hadis dia nak beramal. Apa yang Nabi cakap dia nak beramal, apa yang sampai dia nak beramal. Jadi sampai satu ketika tu sampaikan ada cerita hadis mengenai salam ni sampai, dan para sahabat mula beramal, semua berebut nak sebarkan salam. Tapi nak kata sini Sayyidina Ali adalah orang yang champion bagi salam, sampaikan sahabat lain semua tak sempat nak bagi salam dulu, melainkan Sayyidina Ali yang bagi salam. Jadi para sahabat ni semua berlomba lah, pakat sorok belakang tiang, sorok belakang batu, sebab nak bagi salam dekat Sayyidina Ali. Jadi bila saya datang tu, dia nampak Sayyidina Ali daripada jauh, sorok belakang. Bila keluar tengok, tak ada dah Sayyidina Ali, mana-mana tak ada. Kemudian Assalamualaikum lah, Sayyidina Ali kat belakang rupanya, bagi salam kat dia. Jadi semua kira tak boleh nak lawan Sayyidina Ali lah. Tapi bila berjumpa dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dia diam. Jadi Sayyidina Umar pelik. Lepas tu
kalau bertemu dia terus Sayyidina Umar bagi salam, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jadi tapi nak cakap sini Sayyidina Ali ni bagi dengan makhraj yang betul, Assalamualaikum. Dia bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum macam salam Greenwood ni, bukan. Dia Assalamualaikum dengan makhraj yang betul. Jadi bila bertemu tu Sayyidina Umar bagi salam kepada Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali diam. Jadi pelik, sebab Nabi ajar yang tua yang muda bagi salam pada yang tua, yang naik unta bagi salam pada yang jalan kaki. Nak kikis riak. Jadi bercanggah dengan apa Nabi ajar lah. Sepatutnya aku nak terus Sayyidina Umar ni bawa perkara ni pada Rasulullah SAW, cerita kenapa Ali buat saya macam ni. Tu Nabi Muhammad panggil Rasulullah SAW, panggil, hadapkan Ali ke sini. Kemudian bila dah tabayun, kata kenapa Ali, betul ke apa yang Umar cakap ni? Dia kata benar, aku pernah dengar kau bersabda Rasulullah SAW, mafhumnya barang siapa yang mendahulukan memberi salam maka dia akan mendapat mahligai di dalam syurga. Jadi bila mendengar hadis tu dan apa yang disampaikan, kemudian Sayyidina Ali kata lagi, dan saya nak bagi mahligai dan syurga tu kepada Umar. Umar dengar yang garang ni tu tersenyum. Sebab apa? Ukhuwah para sahabat ni dia sampai syurga, mission dia sampai akhir. Dia punya mission sampai akhir syurga. Tapi cerita ni, kisah ini ulama disyarahkan iaitu khususiat untuk para sahabat saja. Adapun kita lepas ni tak boleh buat macam tu. Lepas ni yang muda-muda keluar masjid, jangan tunggu yang tua bagi salam. Pakcik, mahligai dalam syurga. Jangan macam tu. Jadi kena terus kita yang dahulukan bagi salam. Tak salah orang tua bagi salam pada yang muda, tapi yang tua, yang muda bagi salam pada yang tua lebih baik. Sebab itu apa yang Nabi ajar. Jadi mengikut kaedah ni, para ulama ada keluarkan hukum makruh ni. Makruh kalau kita orang tua bagi salam pada yang muda, sebab orang muda ni dia berlengah nak bagi salam pada yang tua. Makruh sebab apa? Al-istar bil qurab makruh wa ghairiha mahbub, iaitu mendahulukan orang lain pada perkara yang mendekatkan diri kepada Allah adalah makruh, dan pada selainnya adalah lebih baik. Dan benda ni bukan berlaku pada amalan memberi salam. Benda ni berlaku pada ketika solat. Nak solat pun kita dahulukan orang lain untuk saf hadapan. Sila lah. Jadi benda ni nampak macam sopan santun, nampak macam akhlak mulia, tapi dia punya martabat amalan yang tu baik dengan makruh. Jadi kita nak pilih mana? Jadi kalau kita nak makan, semua nak yang baik-baik, nak kahwin semua yang baik-baik, nak beli barang semua yang barang baik-baik. Jadi kenapa kita nak pilih yang tak baik? Jadi nak makruh. Jadi kita cepat-cepat bersegera untuk berebut, ambil depan. Tapi cuma jangan sampai apa, kalau dah penuh tu kita rempuh juga. Jangan macam tu. Dia lain. Dia waktu tengah ada tu kita ambil. Orang bagi kita terus. Bukan kita ambil tu cara kita apa, tak beradab. Kita orang ulur kita pergi depan. Bukan tak beradab, kita ambil peluang. Peluang dah ada, kita ambil. Jadi itu pada kata apa, budaya al-islam bil qurab, kaedah al-islam bil qurab makruh wa ghairiha mahbub, itu benda yang makruh, mendahulukan benda yang mendekatkan diri kepada Allah Taala bagi pada orang lain. Pada benda selainnya tak apa. Nak makan, ada makan, tak makan lagi, tapi tengok kawan tu memang lapar sangat, bagi makan kat dia, tak ada masalah. Itu lebih baik. Kemudian kita pergi pada nak cerita lagi, nak bagi salam ni, orang kita ni, masyarakat kita ni biasanya dia terapkan pada orang yang dia kenal saja. Dan bila dia nak memulakan komunikasi, kalau tak, dia tak nak bagi salam. Dia jumpa buat tak tahu je. Walaupun tahu dah Islam, tapi dia tak nak bagi salam. Itu penyakit masyarakat kita lah. Kita kena pecahkan penyakit masyarakat ni supaya sebarkan salam, timbulnya kasih sayang pada sama kita. Baik. Kemudian itu mengunjungi orang sakit. Hadis Nabi SAW, mafhumnya, Nabi pernah tanya pada para sahabat, kenapa kamu tak ziarah Allah? Jadi para sahabat pelik, kenapa nak ziarah Allah sedangkan Allah itu tidak bertempat? Jadi Nabi tanya, dengan keadaan tercengang, Nabi terangkan, iaitu makna Nabi nak maksudkan adalah ziarah orang yang sakit. Kerana orang yang sakit ni Allah tarik nikmat dia, dan Allah bersama dengan dia. Dari sudut psikologi, kita nampak kalau kita minta doa pada orang sakit, dia rasa seumpama dirinya dihargai. Tapi dari sudut rahsia keimanan, kita minta doa kita tu Allah dengar, sebab dibaca tu oleh orang yang sakit. Jadi kita akak-akak rebut ni, ada orang sakit ziarah, tapi
nak katakan ziarah ni dia ada disiplin-disiplin yang kita perlu jaga. Jangan sampai amalan ini yang baik, amalan ini dianjurkan oleh Allah dan Rasul, tapi sebab faktor kita tak pandai nak urus, menyebabkan amalan ini jadi fitnah. Contohnya kalau kita datang, kita jangan buat berita jangan buat kita buat cerita-cerita yang menakutkan pesakit. Kawan kita tu sakit kronik, orang kata kanser lah, kanser tu sangat, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Kita cerita, kawan aku macam ni man, tak lama man, 3 hari man. Jadi dia dengar tu rasa, oh esok nak mati dah. Jadi jangan kita buat cerita macam tu, tak baik. Itu satu benda yang tak baik. Kalau nak ziarah ni memang ada adab dia. Sepatutnya kita datang situ, kita bagi tahu sabar atas ujian yang Allah bagi. Ini adalah mihnah untuk menghapuskan dosa. Sungguhnya sakit tu menghapus dosa. Bagi tahu dia, dakwah pada dia, ingatkan dia kepada Allah. Sebab di Islam ni dia ada 2 kaedah. Yang pertama, kita waktu kita sihat ni kita banyakkan takut, khauf pada Allah. Takut aku ni tak jalan amanah sebagai hamba, tak jalan amanah sebagai pemimpin, tak jalan amanah sebagai apa sebagainya. Banyakkan takut. Tapi bila kita sakit, kita harapkan pengampunan, harapkan pengampunan kepada Allah Taala. Harapan kita kepada Allah Taala, kita berharap, ya Allah, ampunkanlah aku, berikanlah aku kekuatan sebagainya. Baik. Kemudian jangan kita bawa makanan yang dia tak boleh makan. Kawan-kawan tu dia dah memang sakit, memang tak boleh makan benda manis, kencing manis, bawa benda-benda manisan dan sebagainya, mengganggu emosi dia. Kemudian jangan kita masa dia sakit tu, kita datang secara waktu yang tak teratur. Kawan tu nak tidur, datang, Assalamualaikum. Habis yang datang, sebab dia akan cerita setiap kali dia datang, macam mana kau jatuh motor itu man, dia cerita macam ni kat simpang tu aku lihat ada orang langgar aku, tiba-tiba. Kemudian dah habis, ada datang lagi. Jadi lah-lahnya, lepas ni kalau aku sakit, korang jangan datang. Jadi satu fitnah. Lepas ni kalau nak pergi ziarah, susun datang ke masjid ke dengan JKK ke, supaya dapat datang tu serentak, supaya tak ganggu masa dia yang akan datang. Sebab sakit ni perlu rehat, incas tenaga semula. Kemudian waktu ziarah juga, kalau di hospital lah, ni kalau kat rumah mungkin tak ada kot. Tapi ziarah tu kalau boleh jangan bawa anak kecil yang jenis nakal lah, jenis hyperactive dan sebagainya, supaya takut wayar-wayar yang banyak tu ditarik satu-satu kan. Jadi lain pula orang tua tu. Jadi elok dia sihat, bertambah sihat, dia bertambah sakit. Itu antara disiplin yang kita perlu jaga. Islam anjurkan benda yang baik, kita je yang mungkin tak pandai urus, menyebabkan amalan tu datang fitnah. Sebab yang rosakkan Islam bukan orang lain, orang Islam sendiri. Baik. Kemudian mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ni, ada hadis Rasulullah SAW mafhumnya, iaitu kalau kamu solatkan jenazah, kamu akan dapat satu pahala, satu kirat pahala gunung Uhud. Dan kalau kamu mengiringi jenazah sampai ke tanah kuburan, kamu dapat satu lagi kirat, iaitu pahala gunung Uhud lagi, iaitu dapat 2 pahala gunung Uhud. Jadi itu hal keadaan solatkan jenazah dan juga mengiringi jenazah. Adapun ketika peristiwa nazak, tak digalakkan kita untuk bersama dengan orang yang nazak tu. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya dia bukan ke ahli keluarga kita. Sebab di sini kita perlu faham, kadang-kadang nazak tu menjadi peristiwa aib kepada kita, kepada keluarga kita. Contohlah kata, dalam tengah nazak ni ada orang lain, jadi kita ni puas talqin kepada ahli keluarga kita ni, la ilaha illallah, tapi disebut benda lain, benda yang tahap kalimat kita tak tahulah, dalam keadaan dia bertaruh nyawa. Jadi bila sebut kataan lain, akhirnya dia tak sempat sebut kalimah syahadah, kalimah tauhid dia tak sempat sebut. Jadi yang lain yang ada yang bukan ahli keluarga kita yang ada kat situ, yang dengar dan tahu peristiwa tu, dia ni suul khatimah ni, mula takut cerita tu tersebar. Bukan apa, setahun 2 tahun boleh tahan lagi, 3 tahun 4 tahun kita tak tahu. Tapi ada pun ahli keluarga, dia takkan cerita, hari tu kan ayah aku meninggal, dia tak sempat ucap kalimah syahadah, suul khatimah kot bapak aku. Dia tak ada cakap macam tu, sebab ahli keluarga. Jadi lepas ni kalau kita ziarah, waktu kita ziarah orang sakit, tiba-tiba dia nazak, jangan kita kita sibuk nak talqin, sedangkan dia bukan ahli keluarga kita. Jadi kita kena keluar. Kalau orang kata, cik saya minta maaf, minta keluar boleh, jadi kita jangan terasa hati. Benda ni kalau kita dah faham, jangan terasa hati, baik kita keluar. Dan kalau kita
kita berada situasi yang sama pun kita akan buat yang macam tu juga, supaya maruah keluarga kita terpelihara. Dan kalau boleh yang mandikan jenazah kita ni terdiri daripada anak-anak kita sendiri, keluarga kita ni. Sebab apa? Hakikat jenazah ni dia akan malu. Sebenarnya dia akan malu kalau orang lain yang mandikan jenazah dia. Jadi semua pihak lah kena ambil tanggungjawab ni. Kalau pihak masjid sini dianjurkan khusus jenazah, pengurusan jenazah, mandi dan sebagainya, supaya anak-anak ni tahu. Walaupun dia belajar kat universiti tu, biar dia tahu balik. Kadang-kadang kalau tak tahu pun, anak tu masa tu juga diajarkan supaya next dia boleh mandikan mak dia pula dan sebagainya. Supaya jangan dibagi alasan, saya tak tahu Pak Imam, tolong Pak Imam uruskan, bagi duit dan sebagainya. Macam tu pula. Jadi biar anak-anak tu sendiri uruskan, supaya jenazah mak ayah tak ada rasa malu. Okey, baik. Itu pada peringkat mengiringi jenazah. Kemudian menghadiri jemputan. Ada hadis Rasulullah SAW, maksudnya kalau kita tak memenuhi jemputan pada jemputan yang kita tak ada keuzuran yang syar'i, jadi dia telah menderhakai Allah. Senangnya malah dia rasa malah apa yang kita tak datang orang punya. Kita jemput dalam 5,000, yang datang 1,000. 4,000 mana? Nak buang mana 4,000? Jadi yang pertama berlaku pembaziran, kesian kat tuan rumah. Yang kedua memenuhi jemputan sebagai saudara dan eratkan silaturahim. Jadi ada seorang ulama, dia menyatakan menggunakan kata-kata hikmah dia, iaitu ada di antara kita yang dekat dia jauh, dan ada di antara kita yang jauh tapi sebenarnya dia dekat. Kadang-kadang jiran kita jemput kita, kenduri walimah anak dia datang, kita lihat pada iklan 2 sampai lama lagi. Jadi lepas zuhur tu kita pun duduk dulu atas kursi malas, mengasuk khabar, ngok-ngek atas kursi. Akhirnya tertidur. Bangun-bangunnya dah pukul 5. Tengok pun catering dah kemas. Biasa catering ni 4.30. 4.30 tu dia tengok dah lengang-lengang tu ada sejak kemas. Pukul 5 tu memang dah habis lah biasanya. Jadi bangun, akhirnya yang dekat ni dia tak sempat pergi. Dia tak sempat pergi langsung. Yang saudara yang orang jemput kita ni, saudara mara dia daripada jauh boleh datang, daripada Brunei boleh datang, daripada Sabah boleh datang, daripada Sarawak boleh datang. Jadi kita yang dekat depan ni tak boleh datang. Sebab apa? Kita berlengah-lengah dalam menyempurnakan hak sama Muslim. Kita lengah-lengah. Dan boleh dikias juga pada mana-mana majlis ilmu. Kadang-kadang kita lihat, kita panggil para ulama buat kuliah sini. Macam sini panggil Babali kan, tak silap, Pengguru Haji Ghazali daripada Fatani. Dia datang sini yang mengajar. Bukan orang sini yang datang, kadang orang daripada tempat jauh-jauh datang. Sebab apa? Al-arwahu junudun mujannadah. Itu
Baik, insya-Allah kita sambung sikit lagi. Baik. Kepada hal keadaan kita nak memenuhi jemputan, atau tak kira dikiaskan juga pada majlis ilmu. Kadang-kadang jauh orang boleh datang, yang dekat sini tak datang. Jadi kita doalah kepada Allah SWT supaya kita ni kalau jadi orang yang dekat dan dekat, kalau jauh pun kita dekat, supaya kita boleh pergi benda-benda yang baik, majlis yang baik kita boleh pergi, jemputan-jemputan yang baik. Baik, seterusnya itu menjauh orang yang bersin. Ini komunikasi Islam. Komunikasi Islam ni kita dapat lihat cantik Allah susun. Bertemu, berpisah, berdoa. Assalamualaikum. Berpisah pun Assalamualaikum. Mendoakan kesejahteraan. Jadi kalau bersin ni pun sama juga, mendoakan kesejahteraan. Sedangkan biasa orang yang bersin ni adalah orang yang sakit, ataupun orang yang sedung lah. Jadi baik. Kemudian syarah pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga dia ceritakan perkara yang sama, iaitu hak sama muslim ni bagi salam, mengunjungi orang sakit, ingin jenazah, ada di jemputan, jauh orang bersin. Tapi tambah satu lagi, iaitu apabila diminta memberi nasihat, dia memberi nasihat. Jadi terlihat firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatul hasanah. Jadi dia kata sifat mau'izatul hasanah, nasihat hasanah tu baik. Jadi hasanah ni kalau dalam kawaid bahasa Arab, hasanah ni adalah sifat kepada nasihat. Jadi sifat kepada nasihat tu adalah baik. Jadi kalau benda yang dia kata saya bagi nasihat, tapi benda tu benda yang tak baik, itu bukan nasihat, itu penipuan sebenarnya. Jadi kita lihat satu peristiwa di mana iblis menipu Sayyidina Nabi Adam AS dan Hawa. Dia kata apa? Bila Allah larang makan buah khuldi, terus iblis kata boleh makan. Sesungguhnya aku ni daripada kalangan orang yang memberi nasihat. Dia menggunakan perkataan nasihat, saya ni memberi nasihat, tapi benda tu benda yang engkar kepada Allah Ta'ala. Jadi kita yang terima nasihat ni kena timbang berdasarkan disiplin ilmu yang kita tahu. Ini betul tak betul? Jadi kita dapat, kadang kita yang bagi nasihat pun, yang bagi kita nasihat pun bukan orang yang terlalu baik, tapi kita lihat apa yang disampaikan tu. Sebab manusia ni tak ada yang sempurna, cuma kita lihat apa yang disampaikan. Dan kita lihat Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Itu kalau kita nak memberi nasihat ni dengan perkataan, kita pergi dengan perkataan dan perbuatan, amila salihan wa qala innani minal muslimin, itu manhaj Islam. Kita menggunakan rujukan daripada manhaj Islam kita ambil. Jadi kemudian yang kedua, dia boleh bercakap, dia ada akhlak, tapi dia tak ada manhaj. Manhaj dia ambil manhaj liberal, dia ambil manhaj falsafah moden. Kita mesti terbuka benda-benda yang bahaya ni. Jadi benda ni pun tertolak, liberal, sekular dan sebagainya. Bukan sekadar yang liberal, yang benda yang halus kita perasan, akhirnya dia membuang Islam daripada kehidupan, membuang agama, akhirnya membuang autoriti Allah SWT sebagai hakim yang adil. Itu. Jadi kalau kita ada dua, kita sekadar boleh kita ada akhlak yang baik, orang tengok kita, orang sikoh kita, percaya, oh ni ustaz ni insya-Allah kalau dia cakap ni aku nak dengar, walaupun cara dia cakap tergagap sikit dan sebagainya. Lepas tu dia ada manhaj Al-Quran, dia ambil manhaj daripada Al-Quran, manhaj Islam. Yang cukuplah sekadar kalau kawan tu mengadu, saya tak ada duit lah, anak pergi sekolah, isteri punya bil hospital nak bayar, kereta nak bayar, rumah nak bayar, kita sekarang gosok badan dia, cakap
sabar, insya-Allah ni ujian pada Allah. Kita sebutkan, masukkan dalil pada Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu barang siapa yang bertakwa, Allah bagi. Dengan sebab ikhlas tadi tu mengalir ruh nasihat tu masuk. Jadi kita ni jangan ambil, jangan keluar daripada Islam. Jadi kata itu pun dah mencukupi sebenarnya. Jadi kalau ditambah bonus kalau dia boleh bercakap dengan susunan kata-kata apa, cara dia cakap, intonasi suara dia, penyampaian dia, ayat dia bagus, itu kita tak boleh nafikan. Kalau dapat suara dia ada, dia apa, dia boleh menggunakan elemen cara bercakap dengan baik, akhlak yang baik dan manhaj yang baik, itu kira bonus lah, perfect. Jadi paling kurang kita ambil dua. Jangan kita termasuk dalam golongan yang boleh bercakap tak ada akhlak, ada manhaj. Ni boleh bercakap, ada akhlak, tak ada manhaj. Jadi biarlah kita dapat dua pun tak apalah dulu. Adapun bercakap ni boleh kita belajar cara bercakap. Mula-mula cakap depan cermin dulu, lepas tu cakap atas pentas seorang, cakap depan orang ramai, tiba-tiba macam tu, dia akan meningkat sedikit daripada satu tapak ke satu tapak yang lain. Jadi nak kata ke sini, jangan kita nasihat tu lagi daripada manhaj Islam. Dan nak kata sini, kita akan dapat lihat bila kita faham sini manhaj, faham percakapan kita dapat timbang. Contoh kalau kita kata kita susah tadi, situasi yang susah tadi, aku tahu satu cara je boleh tolong kau. Macam mana? Dia mula mencocokkan benda yang tak baik. Alah, tapi tu nasib tak nasib lah. Kalau kau dapatlah. Kalau tak dapat, sudahlah. Jadi dia suruh kita main judi sebagai jalan penyelesaian. Itu you tak you kan. Kalau kita iman tak kuat, kita tak merujuk disiplin ilmu tadi berdasarkan manhaj, sedangkan benda tu bercanggah dengan Islam, jadi kita akan ikut. Biasa macam tu. Sebab kawan dia, kata Nabi, sirsal, iaitu rahsia hati seorang tu akan mengalir pada orang yang dekat dengan dia. Jadi kena hati-hati. Jadi bila depan dengan situasi ni, ilmu tadi benteng. Itu ilmu tu alat untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pandai mana pun, kita tahu dah. Kita tahu judi ni haram, apa semua tak baik, falsafah ni tak betul. Tapi kita ikut sebab apa, kawan? Itu kalau kita tahu tu, maknanya kita belum dapat ilmu. Itu sekadar maklumat. Sebab dia beza tahu dengan sedar. Contoh kita dapat tengok praktikal apa ni, paling mudah itu kita kejut subuh, bangun subuh. Tahulah. Dia tahu tapi dia tak bangun. Itulah apa nak kata, nak menampakkan cara kita ada ilmu ataupun tak ada ilmu. Itu ada ilmu dan maklumat, beza. Kalau maklumat ni dia tahu, dia boleh ulang balik apa yang sebiji. Syekh ni kata macam ni, Syekh kata ni, tapi dia tak sedar pun, dia tak buat pun, dia tak beramal pun. Jadi itu beza maklumat dan ilmu. Jadi saya rasa cukup sekadar ni. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ni terkesan pada diri saya sendiri dan juga jemaah sekalian, dan minta maaf atas kekurangan penyampaian, mungkin agak membosankan dan terlalu strict. Jadi kita tangguh kuliah ini dengan tasbih qaran suratul asr. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.